كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية عارفين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia rahmat kasih sayang daripada Allah dapat sama-sama kita berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan perhimpunan, pertemuan, perjumpaan kita akan dirahmati dan diberkati oleh Allah insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita pelbagai-bagai nikmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala ni kena kepada semua manusia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ini, sesiapa yang berusaha Allah Subhanahu wa taala akan bagi. Begitu juga bila sebut berkaitan dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala, bermakna Allah Subhanahu wa taala akan bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Yarzuqu man yasha. Allah Subhanahu wa taala akan bagi rezeki man yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, pada tengah hari ini dengan masa ruang yang pendek ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bukti jelas daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sebutkan kepada kita semua berkaitan dengan 8 jenis rezeki yang Allah tentukan, yang Allah kurniakan, yang Allah bagi, dan yang paling penting Allah sebut sebagai bukti dia di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, 8 jenis rezeki itu ada yang mungkin tuan-tuan perasan, ada yang mungkin kita tahu, ada yang kita tak tahu, dan ada yang kadang-kadang kita sedang menanti rezeki daripada Allah itu. 8 jenis itu yang pertamanya apa dia tuan-tuan? Yang mana seperti mana yang disebut oleh kita semua dan tuan-tuan semua tahu. Apa dia? Rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Yang pertama iaitu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu. Allah Subhanahu wa taala sebut dan tidaklah yang melata di atas muka bumi. Ulama kata yang kata melata ni semua jenis. Yang kaki 2, yang kaki 4, yang tak ada kaki, yang tengkok panjang, yang tengkok pendek, yang mata depan, yang mata kiri kanan, tak kira macam mana pun Allah Subhanahu wa taala illa 'ala Allahi rizquha. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan rezeki kepada mereka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dah tentukan rezeki kepada kita. Macam yang kita selalu sebut, mana-mana asatizah pun, bahkan tuan-tuan sendiri pun tahu, benda yang ditentukan oleh Allah itu apa dia? Umur kita bila, sepanjang mana umur kita. Yang kedua, daripada mana rezeki yang akan kita dapat.
Rezeki yang Allah bagi ni daripada mana? Kita tahu. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Kemudian yang ketiga, di bumi mana yang kita akan meninggal dunia? Kita tak tahu, kita duduk di Kedah, kemungkinan mati kita di luar negara, kemungkinan mati kita di satu tempat yang kita tak tahu. Dan yang ni yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok balik, bagaimana yang kata Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, yang kata rezeki Allah Subhanahu Wa Taala jamin. Tuan-tuan tengok bagaimana seekor ulat yang duduk dalam batu pun Allah Subhanahu Wa Taala tentukan rezeki untuk dia. Tuan-tuan tengok cicak yang duduk di rumah kita ni. Ni cicak yang duduk di dinding-dinding, yang kalau kita nampak kita bunuh. Tuan-tuan cuba bayang, yang Allah bagi rezeki kepada dia ni daripada mana? Kalau tuan-tuan tengok kan, cicak adalah rezeki dia daripada binatang yang terbang. Hak terbang tu pula, terbang tu pemain dia. Sat pi dekat, sat pi jauh. Cicak tak boleh terbang. Kan kalau kita fikir dengan akal fikiran kita, patutnya cicak yang macam tu nak kena terbang juga, baru boleh dapat rezeki yang bentuk-bentuk daripada terbang. Tapi dah, maha kuasa Allah, Allah dah tentu dah. Walaupun binatang tu terbang, kalau rezeki tu hang punya, hang pasti akan dapat. Tuan-tuan tengok katu, tuan-tuan tengok binatang terbang yang banyak, boleh juga tetap akan mendapat rezeki kepada seekor cicak. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita jangan ingat yang kata makanan yang ada pada kita itu telah menjadi rezeki kita. Kita jangan ingat pagi tadi bila kita pinat, kita pergi market, kita beli sayur, kita beli bahan basah, kita beli semua tu kita ingat untuk kita. Tak. Kadang-kadang nak jadi habuan bukan untuk kita. Kadang-kadang kita dah siap masak dah. Ketika mana dia dekat nak makan, tiba-tiba kucing mai kacau, anak mai tarik tangan, menyebabkan makanan yang duduk dekat tangan dia yang asalnya nak masuk dalam mulut tadi, tiba-tiba keluar. Itu yang dikatakan rezeki yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, iaitulah rezeki kerana kita berusaha. Salah satu punca rezeki ialah dengan kita berusaha. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, wa alla laisa lil insani illa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut apa dia? Tidaklah bagi manusia mendapat apa-apa kecuali dengan usaha yang dikerjakan dia. Maksudnya apa? Apabila kita berusaha, kita akan dapat. Apabila kita pulut, kita akan dapat. Tidak ada manusia yang tidak mendapat apa-apa. Tidak ada manusia yang mendapat apa-apa melainkan dengan usaha daripada diri dia sendiri. Begitu juga rezeki-rezeki yang dia nak. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tanya kepada orang yang berjaya, kita tanya kepada orang yang kaya, adakah dia buat kerja yang sikit-sikit? Dah. Kerja dia lumayan mewah. Kerja dia masa tu kadang tak cukup sehari. Kadang-kadang apa yang dia buat itu mengatasi daripada kemampuan diri dia. Barulah dia peroleh daripada rezeki usaha yang telah dia lakukan. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, iaitulah rezeki apabila kita bersyukur. Tuan-tuan, ini di antara perkara yang sering kita lalai dan kita leka dalam bab ini. Berapa banyak daripada manusia yang apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada dia rezeki. Tuan-tuan, rezeki bukan sekadar duit ringgit. Rezeki itu ialah daripada kesihatan yang baik, itu rezeki. Daripada anak-anak yang ramai, itu rezeki. Daripada anak-anak yang cerdik pandai, itu rezeki. Daripada segala bentuk-bentuk kesenangan yang Allah bagi, yang menyenangkan hati kita, itu semua dikira sebagai rezeki. Bukan wang ringgit semata-mata. Maka dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Ta'ala kata, la in kafartum, la in syakartum la azidannakum. Allah Ta'ala kata, jika sesungguhnya kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, kami akan tambah.
Tuan-tuan, kita syukur dengan nikmat yang Allah bagi, kesihatan. Apa bentuk syukur dalam nikmat kesihatan? Iaitu dengan kita tunaikan sembahyang, dengan kita buat ibadat-ibadat yang berbentuk daripada nikmat kesihatan kita. Berapa ramai orang yang sihat lupa tunjuk syukur dia kepada Allah, dengan dia tidak sembahyang, dengan dia tidak berpuasa, dengan dia tidak buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh, dia kufur kepada nikmat Allah. Kemudian Allah Taala sambung, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya jika kamu tidak mensyukuri kepada Allah, la in kafartum, jika kamu kufur kepada Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bagi azab yang sangat pedih. Tuan-tuan, kerana tidak syukur kepada Allah, Allah bagi azab yang cukup berat kepada orang yang tidak bersyukur. Tuan-tuan, sebab itu dalam Quran banyak ayat, bila di hujung ayat dia akan cerita apa? Qalilan ma tashkurun. Amat sedikitlah orang yang bersyukur. Tuan-tuan, nak jadi orang yang bersyukur ini kena sentiasa untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Kemudian tuan-tuan, yang keempat ini iaitulah rezeki yang datang tanpa kita duga. Rezeki yang datang dengan tiba-tiba. Tuan-tuan, ini benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang saya kira tuan-tuan pun tahu apa yang disebut ataupun selalu dibacakan oleh kita semua. Tuan-tuan semua bila pi di mana-mana tuan-tuan akan jumpa ayat ni. Apa dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ni ayat apa? Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Kita nanti lekat habis di mana-mana. Lekat dekat pintu restoran, lekat dekat dinding rumah, lekat dekat mana-mana. Kita lekat habis. Tapi berapa ramai yang betul-betul faham dan dia tengok berdasarkan ayat ni. Apa Allah Taala sebut? Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan keluar, beri kepada dia jalan keluar. Apa dia yang Allah bagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala akan rezekikan kepadanya daripada jalan sisi yang dia tidak ketahui. La yahtasib, tak tahu daripada mana mai. Tiba-tiba dapat rezeki ini, tiba-tiba dapat yang ni, tiba-tiba boleh yang ni, tiba-tiba ada yang ni, tiba-tiba, tuan-tuan, benda-benda ini semua rezeki daripada Allah. Syaratnya apa dia? Menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima tuan-tuan, yang kelima iaitulah apabila kita nak rezeki, iaitulah kita kena memperbanyakkan istighfar. Antara punca rezeki yang banyak iaitulah dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dalam Quran Allah Taala sebut, Allah Taala kata, beristighfarlah kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Tuan-tuan, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita beristighfar. Tuan-tuan, istighfar ni bukannya payah, bukan nak kena duduk dalam masjid, bukan nak kena pakai jubah, bukan nak kena pakai kopiah. Dekat mana-mana pun, apa waktu dan bila ketika pun kita boleh beristighfar. Sambil kita tunggu anak, sambil kita tunggu kuliah, sambil kita selesai semayang, sambil kita buat kerja, sambil apa pun kita istighfar. Yang paling pendek apa dia? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dalam hadis ketika mana tuan-tuan buka kitab Taubah, dalam kitab Riyadhus Shalihin dinyatakan beberapa hadis
yang kata Nabi SAW itu akan minta ampun kepada Allah 70 marrah, sebanyak 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, Nabi kata sa'astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi kata aku akan beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah mi'ata marrah, sebanyak 100 kali. Sehari 100 kali. Kita seminggu 70 kali pun tak sampai, tuan-tuan, kita. Jadi mari kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala sambung apa? Yursilis samaa 'alaikum midrar. Kerana dengan kamu beristighfar tadi, Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan yang lebat dan memperbanyakkan harta kepada kamu. Tonton tengok. Yang kata istighfar, power of istighfar, bila kita istighfar banyak kepada Allah, Allah akan tambah rezeki. Sambil kita duduk pesan kepada anak-anak kita yang nak lanjutkan pelajaran, yang nak hadapi peperiksaan, abang baca istighfar banyak-banyak. Sebab apa? Istighfar akan bantu dia mudah-mudahan dalam periksa dia. Ketika dia nak benda-benda yang dia hafal tu patah balik mai dekat dia, ketika dia nak jawab soalan, istighfar banyak-banyak. Rezeki daripada Allah, apa yang dia jawab mudah-mudahan Allah bantu dia. Itu antara rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagi, yang Allah Subhanahu wa taala kurnia apabila dia memperbanyakkan istighfar. Kemudian yang keenam, tuan-tuan, rezeki yang keenam iaitulah rezeki kerana menikah. Yang ni ramai yang dapat, ramai yang belum dapat. Ada yang dia takut untuk nak cuba, dia berasa tak yakin. Tuan-tuan, mai sama-sama kita tengok. Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini dalam Al-Quran. Allah Taala kata apa? Siapa yang dia kahwin, siapa yang dia nak kahwin, nikahlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu. Allah Taala kata, wa ankihu ayyama minkum was-salihin min ibadikum. Allah Taala kata, nikahlah kamu sesama kamu yang masih bujang, dan juga orang-orang yang layak daripada hamba-hamba sahaya. In yakunu fuqara. Ni tuan-tuan, Allah Taala kata ni, jika kamu orang yang fakir. Tuan-tuan, kalau dalam fiqh, fakir ni lebih teruk daripada miskin. Nak abangnya kata harta ni tak ada langsung, sikit sungguh. Allah Taala kata, in yakunu fuqara, jika kamu orang yang fakir, orang yang miskin, fadlihi may yughnihumullah. Allah Subhanahu wa taala kata, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberi kecukupan, dan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala bagi kurnia. Maknanya apa? Start daripada kamu kahwin saja, Allah akan bagi rezeki. Tuan-tuan, ada sebahagian 2-3 orang sahabat, 2-3 orang sahabat-sahabat kami ni yang bila nak menikah, dia pergi jumpa dengan pak mentua. Dia kata, saya ni tak ada apa. Dia kata dekat kawan tu, dia kata dekat haji ni, dia kata saya ni tak ada apa. Tak ada apa, dia kata. Saya ni ada motor sebiji je. Dia kata saya ni ada motor sebiji, tapi saya nak kahwin dengan pakcik. Oleh kerana laki yang minta nak kahwin ni, dia pun orang yang baca ayat Quran ni, dan ayah mentua dia pun yakin dengan ayat Quran ni. Ayah mentua dia kata, tak apa, kalau macam tu panggil orang tua mai, kita sembang cara orang tua. Maka orang tua laki ni pun mai, sembang, akhirnya setujulah berkahwin. Tuan-tuan, bermula daripada ada sebiji motor saja, lepas daripada tu Allah kurnia pula kereta. Lepas daripada tu tak lama pula Allah kurnia pula ada rumah. Sudah ada rumah, ada kereta, tambah pula kereta sebiji lagi. Satu sebiji kereta sedan, sebiji lagi kereta kecil, kereta biasa. Allah tambah pula lagi dengan adanya lagi tambahan-tambahan rezeki yang lain. Kalau dilihat, kalau ditengok balik sebelum daripada kahwin, ada apa? Tak ada apa. Tak ada apa pun. Tapi dengan dia rezeki
yang kata rezeki daripada menikah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan rezeki bagi kepada dia dengan punca rezeki kerana dia menikah. Tuan-tuan, oleh kerana tu nak kena menikah. Hak nikah dah pun nak kena menikah lagi. Boleh ke lagu tu? Ni kalau orang perempuan dengar depa maaf. Baik, kemudian yang ketujuh, sebab rezeki yang ketujuh iaitulah rezeki kerana anak. Kadang-kadang kita sebagai mak ayah, rezeki kita ni melimpah roh. Kita tak tahu rezeki itu mai daripada anak-anak kita. Sebab adanya anak-anak kita. Tuan-tuan, ini yang kadang-kadang kita tak sedar. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 31, Allah Taala kata apa? Wala taqtulu auladakum khasyiyatan. Ini Allah Taala bagi teguran kepada orang-orang yang takut. Allah Taala kata jangan kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Ada sebahagian orang dia berpahaman, dia faham, dia kata apa? Kalau lagi ada anak, lagi ada tambahan ahli keluarga, makna harta makin kurang. Makna apa yang dia ada tu makin sikit. Tak. Sebenarnya kalau dikira matematik yang disebutkan dalam Al-Quran, makin bertambah ahli keluarga bermakna makin bertambah rezeki. Makin bertambah ahli keluarga, makin bertambah rezeki. Itulah matematik yang disebutkan dalam Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut, nahnu narzuquhum. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan bagi rezeki kepada mereka. Jangan takut. Bila kamu ada anak, bermakna pada anak itu ada rezeki yang telah disediakan. Dan bagi kita juga mak ayah, kita kena ingat segala bentuk kelapangan. Kadang-kadang tuan-tuan pernah fikir tak? Dengan gaji yang jumlah sama, dengan rumah yang besar tu juga, dengan kereta yang kita ada, tapi bertambah anak kita tu, kita tak berasa kurang pun. Tuan-tuan tengok yang kata Allah, kita tak berasa kurang. Kita berasa makan pun cukup, kita berasa pakai kita pun cukup, kita berasa dengan tanggungan biaya anak kita nak mengaji pun cukup. Gaji kita tak tambah, mungkinlah tambah sikit, tapi kalau kira-kira balik macam tak cukup. Yang kata Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki berbentuk apa dia? Berbentuk kecukupan kepada kita. Walaupun harta tu sama, tapi kita rasa cukup. Itu juga bentuk rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketujuh tuan-tuan. Dan yang terakhir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitulah rezeki kerana kita bersedekah. Tuan-tuan, orang yang nak harta dia berkat, kemudian rezeki melimpah ruah, kita memperbanyakkan sedekah. Orang yang memperbanyakkan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan lipat kali gandakan rezeki kepada dia. Man zallazi yuqridullaha qardan hasana wa yudha'ifu lahu adhafan katsira. Allah Taala sebut, Allah Taala kata sesiapa yang memberi pinjaman kepada Allah, kan dia bagi pinjam kepada Allah, bukan makna dia bagi pinjam tu Allah kurang. Dia bagi kepada Allah dengan pinjaman infak daripada harta dan sedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan bayaran dia. Tuan-tuan, kalau matematik sedekah, matematik orang yang infak, matematik orang yang wakaf tak sama macam matematik kita mengaji di sekolah menengah rendah mesti tak sama. Kita ada RM10, kita bagi RM1. Kalau matematik dunia tinggal RM9. Tapi matematik akhirat dah. Kamu bagi RM10 bermakna kamu masih lagi ada RM10, bahkan bertambah lagi lebih lagi. Tuan-tuan, cuma apabila orang ramai dia pandang pada sudut zahir, dia nampak benda tu kurang. Dia nampak bila ada RM10, dia bagi RM2, tinggal RM8. Oh, dia kata duit aku kurang, aku tak mau sedekah. Sedangkan sebenarnya RM2 dia tadi itu nilai dia digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, ada satu kisah benar yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ada satu orang peniaga,
dia ni dia buat meniaga. Biasalah meniaga kedai makan dan sebagainya. Bila dia buat meniaga, dalam minggu tu dia tengok perniagaan dia ni nampak merosot. Niaga dia tak boleh pergi, makanan yang dia jual pun orang tak berapa nak beli, habis buang macam tu saja, model wak keluar. Akhirnya dia teringat yang kata rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala kerana bersedekah. Tuan-tuan, satu hari dia tekad, hari ni aku nak bersedekah. Hari yang sama ketika dia buka kedai dia masak makanan waktu perniagaan dia buat sama macam hari-hari biasa. Cuma pagi tu dia mulakan dengan telefon satu sekolah. Dia kata, "Ustaz, hari ni saya nak infak, saya nak sedekah, saya nak wakaf." Begitulah. Tuan-tuan, dengan dia keluarkan sikit duit daripada situ, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan rezeki yang daripada kebiasaannya sepatutnya untung yang dia dapat hari itu pada hari biasa-biasa ni hanya sekadar biasa, tapi untung pada hari yang pertama hari itu saja bersamaan dengan seminggu ketika mana dia meniaga. Tuan-tuan, ini maknanya apa? Rezeki kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, rezeki dengan sebab kita bersedekah. Sebab itu orang yang bersedekah jangan takut. Orang yang sedekah jangan takut. Sebenarnya kamu sedang mengembangbiakkan harta kamu, bukan makin kurang. Kan dalam satu hadis Nabi sebut, Nabi kata siapa yang sedekah dia ingat makin kurang. Dah, sebenarnya bukan makin kurang, tapi makin bertambah-tambah rezeki. Kerana dengan kamu bersedekah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan rezeki yang lebih banyak. Kemudian tuan-tuan, antaranya lagi yang saya dapati ataupun disebut sebagian ulama, apabila kita sakit, kita nak kembali Allah kurniakan yang mana rezeki sihat tubuh badan, kita memperbanyakkan sedekah. Tuan-tuan, pada bulan lepas saya pergi umrah. Bila pergi umrah, seorang mantan jemaah saya, dia hantar mesej. Dia kata, "Ustaz, saya nak hantar duit. Duit ni Ustaz buat untuk bagi makan kepada orang fakir di Mekah." Saya pun ambil duit dia bagi jumlah lebih kurang 300, dan dia sebut di hujung mesej tu, dia kata, "Ustaz, tolong doakan kepada anak-anakan saya yang sekarang ni sedang berada di hospital. Duduk dalam ward dah dekat seminggu dengan masalah kesihatan yang berat." Apa dia tak sebut masalah tu sakit apa, dia tak sebut. Dia cuma bagi tahu masalah sakit yang berat. Tuan-tuan, saya pun terima amanah tu, saya ambil, kemudian saya bawa pergi sampai di Mekah, saya buat urusan dan sebagainya. Kemudian keesokan harinya dia telefon, dia kata, "Alhamdulillah Ustaz, kami dah discharge keluar daripada hospital dan doktor dah sahkan dia ni dalam keadaan yang dah sihat." Jangan tengok yang kata kuasa daripada Allah. Seminggu tu bila saya tanya balik, seminggu tu apa dia buat? Seminggu tu dia duk minta lah doktor pakar ni mai, kawan ni mai. Masing-masing tak boleh nak selesaikan masalah penyakit tu apa yang berlaku. Penyakit tu tahu apa benda, tapi tak boleh selesai. Seolah-olah macam tak ada jalan keluar. Tiba-tiba dengan kerana dia bersedekah, akhirnya Allah tunjuk kepada dia jalan keluar. Tuan-tuan, sebab itu besar nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah. Bukan sekadar nilai di sisi Allah, tetapi pulangan balik kepada kita itu dengan pulangan yang cukup banyak, yang cukup berkat, dan yang paling penting mendapat rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah sekalian, semoga apa yang disebut 8 jenis rezeki yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang pertama rezeki yang dijamin, yang kedua rezeki kerana usaha, yang ketiga rezeki kerana kita bersyukur, yang keempat rezeki kerana yang tidak terduga yang datang secara tiba-tiba, yang kelima kerana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kerana menikah, yang ketujuh kerana kita ada anak, dan yang ke-8 kita bersedekah menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita rezeki yang melimpah ruah.
Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita sebut pada tengah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita untuk sama-sama kita laksana dan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi melapangkan masa tengah hari ini pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah membalas masa yang tuan-tuan lapangkan pada tengah hari ini dengan masa yang lebih berkah, masa yang lebih baik insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur uyubana wa uyuba mu'allimina 'anna wa la tuzhib barakata 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.